Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, selamat datang ke persembahan video Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan. Kalau kawan-kawan nak tahu siapa penyampainya, sayalah penyampainya. Nama saya Nurul Izzah Nazim. Oh, tak kenal lagi ke? Tak apa tunggu sekejap. Assalamualaikum, hai dan selamat berkenalan. Saya Nurul Izzah Nazim dan tujuan saya membuat persembahan video ini adalah untuk membincangkan satu subtopik dari dua topik dalam kos Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan. Jadi, apa yang kita tunggu lagi di sini? Marilah kita masuk dalam video terus ya. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, jom kita menerokai topik-topik dalam kos Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan. Bab 1. Isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. 1.2. Ruang udara. Apa yang dimaksudkan dengan ruang udara? Ruang udara adalah bahagian atmosfera yang dikendalikan oleh negara di atas wilayahnya, termasuklah perairan wilayah atau secara lebih umum bahagian tiga dimensi tertentu atmosfera. Tambahan pula, ruang udara ini dapat dibahagikan lebih jauh ke dalam pelbagai wilayah dan zon. Antaranya termasuklah wilayah yang dikenakan sekatan terhadap aktiviti penerbangan atau larangan penuh kegiatan penerbangan. Konsep bahagian atmosfera tidak sama dengan istilah aeroangkasa yang merupakan istilah umum untuk atmosfera bumi dan angkasa lepas di sekitarnya. Apa kata undang-undang antarabangsa? Sebuah negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Undang-undang ini sesuai dengan definisi daripada maritim perairan wilayah, iaitu sebagai jarak 12 batu nautika 22.2 km dari garis pantai negara. Jika ruang udara tersebut tidak berada dalam batas wilayah negara yang mana-mana pun dianggap antarabangsa, serupa dengan laut lepas dalam definisi undang-undang maritim. Tetapi, sebuah negara boleh memikul tanggungjawab untuk mengendalikan bahagian ruang udara antarabangsa dengan persetujuan antarabangsa, seperti wilayah di lautan. Sesebuah negara bertanggungjawab ke atas ruang udaranya di bawah Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa atau ICAO, International Civil Aviation Organization. Untuk pengendalian operasi disebut Wilayah Maklumat Penerbangan atau FIR, Flight Information Region. Bagi negara pesisir, FIR yang terdiri daripada ruang udara di atas wilayah darat dan lautnya ditambah lagi dengan ruang udara antarabangsa yang berkenaan. Negara pesisir atau negara yang dikelilingi darat. Ruang udara tersebut telah pun ICAO memberikan tanggungjawab kepada negeri tersebut. Contohnya, Amerika Syarikat menyediakan perkhidmatan kawalan lalu lintas udara di sebahagian besar lautan Pasifik, walaupun ruang udara di sana bersifat antarabangsa. Seterusnya, kita akan masuk ke dalam topik pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera China. Tapi sebelum itu, apabila kita berbincang tentang pencerobohan yang berlaku di Malaysia, terdapat beberapa insiden yang telah pun terjadi, sama ada di darat, udara maupun laut. Malaysia pernah dan sering menghadapi pencerobohan dalam pelbagai bentuk. Penyeludupan, pemerdagangan manusia, pencerobohan nelayan asing, pencerobohan pengganas dari negara asing, pencerobohan untuk membunuh serta pencerobohan operasi tentera udara asing. Jadi, kita akan lebih spesifikkan dan masuk ke dalam insiden di mana pesawat tentera China memasuki ruang udara Malaysia. Insiden ini telah berlaku pada 1 Jun 2021. Menurut Berdama, penerbangan mencurigakan 16 pesawat tentera udara China dikesan di ruang udara Zon Maritim Malaysia di Kota Kinabalu semalam. Pesawat-pesawat tersebut yang merupakan People's Liberation Army Air Force (PLAAF) memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia, Kota Kinabalu dan menghampiri ruang udara Malaysia. Jadi, apa kata Parlimen Tentera Udara kita?
Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berkata, penerbangan pesawat-pesawat PLAAF itu dikesan oleh radar pertahanan udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC-2. Dikesan terbang dalam formasi taktikal in-trail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Kiranya in-trail formation ini merupakan apabila pesawat tentera ini berada di bawah atau di belakang pesawat ketuanya. Beliau dipetik berkata insiden pesawat tentera udara China masuk ruang udara negara merupakan perkara serius kepada ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan. Amatlah membimbangkan kerana pada waktu ini juga kerajaan Malaysia sedang melalui PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan Penuh dan secara tiba-tiba terdapat pesawat asing yang tidak dapat dikenal pasti. Kemudian, mereka didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara bertingpah tinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Pada masa yang sama, Akbar berkata, pesawat-pesawat tersebut telah dikesan terbang pada ketinggian di antara 23,000 kaki sehingga 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knots melalui Singapura sebelum memasuki ruang udara negara serta Kota Kinabalu. Fun fact, nak berikan sedikit gambaran kepada kawan-kawan semua, kelajuan 290 knots tu bersamaan dengan 537.08 km sejam. Usain Bolt, lelaki yang paling laju dalam dunia, pun hanya mampu lari 28 meter sejam. Tapi tak ada kena-mengena pun. Jadi, apakah tindakan pihak TUDM? Pihak TUDM ni telah meletakkan pesawat Hawk 208 daripada nombor 6 Skuadron Pangkalan Udara Labuan dalam keadaan siap sedia melalui operasi Curiga TUDM. Mereka berusaha memintas dengan menghubungi pesawat-pesawat itu supaya memperkenalkan diri tetapi tidak diendahkan. Sampailah TUDM ni menghantar pesawat pemintas untuk mengenali pesawat Cina secara visual terhadap pencerobohan tersebut. Hasil daripada pintasan ni, TUDM telah mengenal pasti pesawat-pesawat tersebut daripada jenis Ilyushin 276 dan pesawat Xi'an Y-20. Pesawat-pesawat jenis ini merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Insiden yang berlaku ini merupakan perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara dalam laluan penerbangan Airways di Kota Kinabalu. Hasilnya, pesawat-pesawat tadi itu dapat dikenal pasti dan Wisma Putra pun membuat nota bantahan kepada China mengenai 16 buah pesawat tentera mereka yang tidak diundang. Tapi Ketua Audit Negara kita pun ambil maklum yang kerajaan China tidak menghiraukan nota bantahan berhubung pencerobohan itu. Laporan itu berpendapat isu pencerobohan China merupakan perkara serius terhadap kedaulatan dan keselamatan zon maritim Malaysia. Tapi kan, bagaimana dengan negara Asia Tenggara yang lain? Mula-mula sekali, kerajaan Filipina pun rasa marah dengan tindakan China kerana pesawat tentera China juga mencerobohi perairan diorang. Kemudiannya, perkara ini haruslah segera dihentikan oleh semua negara di Asia dengan bertindak terhadap pencerobohan China. Bagi pihak kerajaan, perundingan di peringkat antarabangsa perlu segera diadakan bagi mencari jalan penyelesaian untuk masalah ini. Isu pencerobohan ruang udara Pasir Gudang oleh pesawat sebelum mendarat di lapangan terbang seletar Singapura adalah antara perkara yang sering berlaku. Malaysia tetap berpegangan kepada pendirian bahawa pesawat yang ingin mendarat di lapangan terbang seletar Singapura tidak boleh menggunakan ruang udara Malaysia di Pasir Gudang. Kerajaan Malaysia melaporkan beberapa pesawat ringan dan kapal terbang dilihat berlega di ruang udara Malaysia sebelum mendarat di lapangan terbang seletar susulan penguasaan tata cara sistem pendaratan instrumen. Lapangan terbang itu yang digunakan untuk pesawat kargo dan pesawat persendirian terletak betul-betul di tepi Selat Johor menghadap pelabuhan Johor Bahru.
Cepat sahaja isu antarabangsa ini telah ditangani dengan perbincangan segera antara dua negara kerana melibatkan keselamatan negara dan keamanan rakyat. Satu lagi isu pencerobohan ruang udara Malaysia adalah oleh pesawat tentera Singapura. Sebanyak 2,508 pergerakan pesawat tentera udara Singapura dikesan menceroboh ruang udara negara sejak tahun 2008. Pada 19 Oktober 2021, bekas Wakil Rakyat Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyatakan jet pejuang Singapura kerap menceroboh ruang udara kawasan parlimennya semenjak awal Oktober lalu. Bab 2. Isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Kemelesetan ekonomi global tahun 2008 dan 2009. Sebenarnya, isu ini berlaku pada Disember 2007 tetapi memuncak pada tahun 2008 dan merupakan tahun krisis ekonomi luar biasa serta petunjuk jelas kepada berlakunya kemelesetan ekonomi secara global. Krisis ini bermula dengan peningkatan harga minyak mentah di USA, kemudian kos bahan makanan meningkat, inflasi global berlaku, krisis kredit, peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global yang berpanjangan. Negara-negara lain terbalik kerana kebanyakannya bergantung kepada Amerika Syarikat. Pada Februari 2008, OECD melaporkan bahawa inflasi di peringkat global telah mencecah paras tertinggi dalam sejarah. Terdapat beberapa punca kepada berlakunya inflasi global, antaranya termasuklah lebihan penawaran kewangan di kebanyakan negara, pertumbuhan yang memberangsangkan yang didorong oleh tahap kecairan yang tinggi dalam kalangan negara Asia, spekulasi ke atas komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari negara China dan peningkatan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara sedang meningkat atau dipanggil sebagai emerging markets ekonomi, di mana negara itu menjadi negara maju dan berazam untuk memperbaiki banyak faktor sosioekonomi. Krisis ini membawa kesan kegawatan ekonomi dibandingkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1930, dan jika krisis tersebut digelar sebagai The Great Depression, maka krisis sekarang 2008 dianggap sebagai The Great Recession yang memperlihatkan kemelesetan ekonomi pasca perang ditandai dengan dua ciri utama. Masalah peningkatan pengangguran dan kurang peluang pekerjaan sangat ketara di dalam krisis ini dan menyebabkan isu sosioekonomi secara global. Kemudian kita akan masuk ke kesan kemelesetan ekonomi 2008. Perkara ini menyebabkan pelbagai kesan negatif yang perlu ditanggung sama ada oleh negara-negara membangun maupun negara maju di dunia. So, nombor satu ialah harga komoditi, khususnya harga petroleum melambung tinggi. Komoditi itu ialah sesuatu barang atau bahan atau produk yang boleh diperdagangkan, dibeli atau dijual seperti tin dan belian. Harga komoditi pernah naik semasa kemelesetan ekonomi besar 1980 ke 2000, namun harga kebanyakan komoditi kini melambung lebih tinggi. Harga komoditi naik dan menjunam beberapa kali dalam tahun 2008. Kemudian, inflasi melanda seluruh dunia. Inflasi mencapai tahap yang paling dahsyat. Lebih-lebih lagi, inflasi domestik bagi kebanyakan negara mencapai tahap tertinggi dalam masa 10 ke 20 tahun. Sebab-sebab inflasi telah dinyatakan awal tadi, seperti harga barang komoditi. Inflasi adalah pada tahap tertinggi di negara pengekspor minyak. Inflasi juga menjadi di negara-negara maju, namun tidak seteruk yang dialami negara-negara yang membangun. Nombor 3, pengangguran. Pertubuhan buruh antarabangsa mengunjurkan bahawa sekurang-kurangnya 20 juta pekerja hilang pekerjaan mereka menjelang penghujung tahun 2009 akibat krisis ekonomi, kebanyakannya dalam sektor pembinaan, harta tanah, perkhidmatan kewangan dan kereta, sekaligus mengakibatkan pengangguran melepasi tahap 200 juta buat julung kalinya. Adakah kawan-kawan sedar bahawa kesan daripada pengangguran akan meningkatkan pelbagai masalah sosial dan jenayah yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan dan masyarakat? Disebabkan krisis ini, isu-isu sebegini makin menimba.
Nombor 4, perdagangan merosot. Indeks kering Baltic Dry Index yang mengukur jumlah perkapalan jatuh 50% dalam seminggu kerana krisis kredit menyukarkan para pengeksport memperoleh surat kredit. Harga barang komoditi jatuh merundum dan tidak mempunyai nilai keuntungan dalam perdagangan berbanding dengan kos pengeluaran. Terdapat juga kenaikan inflasi, kenaikan harga barang dan penurunan nilai gaji. Selain itu, keluaran dalam negara kasar merosot. Kebanyakan negara di dunia mengalami kemerosotan KDNK. Contohnya, KDNK Kanada dilaporkan susut 0.1% akibat kemerosotan industri perlembungan, minyak dan gasnya sebanyak 1.2% serta kejatuhan penghasilan kereta sebanyak 3.6%. Terdapat juga statistik yang lain yang menunjukkan bahawa KDNK Kanada merosot dan ekonomi Kanada merundum. Seterusnya, kemerosotan nilai mata wang. Amerika Syarikat memasuki tahun 2008 dengan mengalami pembetulan pasaran perumahan, krisis gadai janji subprima dan kemerosotan nilai dolar. Jumlah penganggur di Malaysia pula dari Oktober 2008 sehingga Disember 2009 mencatatkan sebanyak 36,000 orang atau 3.6% daripada jumlah penduduk negara. Akhir sekali, krisis kewangan. Terdapat beberapa negara yang sangat terkesan dengan kemerosotan ekonomi 2008 iaitu Greece, Ireland dan Portugal. Negara-negara ini telah meminjam duit daripada dana kewangan antarabangsa dan negara-negara Eropah lain untuk mengelakkan muflis. Negara pertama yang dilihat kritikal adalah Greece. Sejak bulan November 2009, Greece telah berada di tengah-tengah krisis kewangan paling buruk dalam sejarah moden. Greece adalah negara yang mempunyai tahap hutang awam tertinggi di dalam zon Eropah dan defisit belanjawan terbesar. Greece terperangkap dalam kemulfisan, daya saing yang rendah dan kelembapan ekonomi menebal. Masalah ini adalah disebabkan oleh pengurusan ekonomi yang lemah, rasuah dan perbelanjaan membazir yang membawa kepada hutang negara mencecah 113%. Greece mengalami perbelanjaan defisit. Perbelanjaan defisit adalah 13.6% daripada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK pada 2009. Hutang negara meningkat kepada 200% daripada KDNK tidak lama lagi. Keadaan Greece menjadi lebih teruk apabila mereka tidak mencukupi hasil kerajaan daripada cukai dan pendapatan untuk membayar gaji kaki tangan awam. Kesan daripada krisis kewangan ini membawa Greece ke kancah masalah seperti pengangguran, peningkatan kos, barangan dan perkhidmatan, pengurangan gaji, masalah insurans kesihatan, pembangunan sosial rakyat Greece terjejas dan sebagainya. Disebabkan itu, Greece mula melakukan langkah-langkah penjimatan dan memohon pinjaman kewangan daripada IMF dan EU. Mereka bersetuju untuk memberi bantuan kewangan dengan syarat-syarat pembiayaan. Tindakan Greece melakukan langkah-langkah penjimatan mendapat bantahan daripada rakyat Greece. Krisis kewangan yang dihadapi oleh Greece ini juga menimbulkan persoalan masa depan zon euro dan mata wang tunggal euro. Okeylah kawan-kawan, rasanya apa kesimpulan yang kita boleh buat? Pada pendapat saya, selepas membincangkan kedua-dua topik ini, wajarlah kita sebagai rakyat Malaysia untuk lebih cakna tentang isu-isu semasa dan cabaran yang mungkin akan kita hadapi pada masa depan. Oleh itu, ingin saya menasihatikan rakan-rakan semua supaya kita gunakan teknologi dan media sosial yang ada untuk kemaskini pengetahuan kita agar kita sedia untuk menghadapi apa-apa jua rintangan domestik atau global yang akan datang. Terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum.